Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Sempena sambutan di Pavali, pengguna lebuh raya akan nikmati tol percuma selama 2 hari bermula tengah malam tadi. Perkara itu diumumkan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nathalinggi. Pengecualian tol itu hanya diberi kepada kenderaan kelas 1 di semua plaza tol kecuali tol bangunan Sultan Iskandar dan tol Tanjung Kupang, Johor. Kos pemberian tol percuma itu dianggarkan berjumlah RM38 juta ditanggung kerajaan. Ia selaras dengan teras utama Kerajaan Malaysia Madani iaitu kesejahteraan dan ihsan dalam membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Sementara itu, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan aliran trafik meningkat dengan jangkaan 2.62 juta kenderaan sehari menggunakan lebuh raya utama menuju pantai timur, utara dan selatan. Ketua Pengarah LLM Datuk Sazali Harun mengarahkan semua syarikat konsensi lebuh raya untuk melakukan persediaan rapi agar perjalanan pengguna selamat dan lancar. Pihaknya turut mengarahkan syarikat konsensi lebuh raya agar tidak melaksanakan sebarang penutupan lorong kecuali bagi kes dan kerja kecemasan bermula Khamis ini hingga Isnin. Selain memastikan pengoperasian lebuh raya serta kawasan rehat dan rawat R&R dalam keadaan baik dan menyediakan kemudahan tambahan seperti tempat letak kereta serta tandas mudah alih. Malaysia tetap teguh pertahan isu Palestin dalam masa sama kekal hubungan baik dengan semua negara demi meningkatkan pelaburan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata hubungan positif Malaysia dengan negara lain adalah sebahagian daripada menjaga strategi kepentingan negara. Tak sebab itu saya sebut di Jemaah Menteri, saya kata no. Dalam soal Gaza ni kita tak ada had. We will still express our position strongly, baik depan Biden, baik depan Olaf Scholz, atau depan Blinken, kerana saya ingat mereka sudah langgar semua pertimbangan kemanusiaan. Tetapi dalam masa yang sama kita harus imbangi supaya pelaburan dapat ditingkatkan supaya negara kita kuat. Ini satu saya ingat kelemahan besar negara-negara berkembang, termasuk in Global South, apalagi negara Islam. Ketika ini, antara negara yang berani bersuara menentang kekejaman Israel ialah Turki dan Iran. Beliau bercakap pada Forum Ilmuwan Malaysia Madani Siri 2 di Putrajaya. Dalam pada itu, Malaysia menzahirkan komitmen berhubung kemampanan dan peralihan tenaga boleh diperbarui. Perdana Menteri menyatakan kenderaan elektrik EV akan digunakan sebagai kereta rasmi bagi pemimpin ASEAN yang menghadiri acara tersebut apabila Malaysia mempengerusikan ASEAN tahun depan. We think that if we are serious about sustainability and energy transition, let us showcase in Malaysia all cars to be provided for heads of government and ministers and officials will be only EV cars. Kerajaan akan berusaha untuk mendapatkan banyak kenderaan EV bagi memenuhi hasrat berkenaan. Pemaju perumahan mampu milih diingatkan agar siapkan projek ikut jadual di samping utamakan aspek mutu dan kualiti. Perdana Menteri menegaskan sebarang kelewatan dan karenah birokrasi yang timbul perlu diselesaikan secepat mungkin. Melambatkan 3 bulan, 6 bulan itu mendera rakyat yang menunggu dan menyebabkan kos meningkat kerana ada holding cost dan sebagainya. Jadi pastikan pengawasannya, kecepatan pelaksanaan projek, dan kalau ada apa-apa masalah dari sudut kerenah birokrasi, selesaikan dengan secepat mungkin. Saya nak pecahkan tembok ini yang mempersulit orang nak rumah kena tunggu, pemaju kos yang meningkat kerana holding cost dan pinjaman. Beliau menyatakan pada majlis peluncuran pembangunan perumahan residensi madani wilayah Persekutuan Putrajaya di Presin 7 Putrajaya. Baik, sementara itu pemaju perumahan digalak memasang panel solar pada bumbung bagi projek perumahan baru.
Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, setakat ini inisiatif telah diambil oleh Sime Darby Property Berhad bagi projek rintis solar bumbung dalam pembangunan hartanah syarikat tersebut. Ini salah satu pendekatan kita untuk meletakkan solar di bumbung dan akhirnya mereka akan bekalkan kembali kepada grid dan hasilan itu akan dikongsi, termasuklah biayai kepada pemilik-pemilik rumah. Itu yang untuk perumahan-perumahan baru yang dilaksanakan. Itu sedang dibuat sebagai pilot project di bawah program Sime Darby dan insya-Allah diharapkan berjaya nanti akan dijadikan dasar untuk digunakan di seluruh negara. Akta baru berkaitan pekerja sektor gig bakal digubal dengan pembentangan rang Undang-Undang RUU pada akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah ini bagi membela hak 1.16 juta pekerja gig di seluruh negara. Inisiatif ini akan meletakkan kedudukan Malaysia sebagai negara terawal menggubal perundangan khusus membabitkan pekerja sektor gig. Elemen yang terkandung antaranya ialah tentang safety net di kalangan pekerja dan juga saya sebutkan tadi perlindungan daripada bukan hanya KWSP atau APF tetapi juga dari Perkeso. Dan saya telah menjadangkan agar kos rawatan, kos perubatan juga dimasukkan. Walaupun kita tahu bahawa ini akan memberikan implikasi kewangan yang agak berat tetapi kita harus mengambil kepedulian. Beliau berkata demikian pada Konvensyen Ekonomi Gig Malaysia Madani yang dianjurkan oleh Akademi Kenegaraan Malaysia. Rang Undang-Undang RUU Majlis Media Malaysia dijangka dibentang pada persidangan Dewan Rakyat kali ini. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata, kelewatan pembentangan disebabkan Perbadanan Produktiviti Malaysia memohon agar ia melalui proses analisis impak peraturan terlebih dahulu. Tapi setelah kita tegaskan, ada pasukan pro-tem jawatankuasa yang telah membantu untuk melakukan perbincangan awal, memberi maklum balas dan terlibat dalam proses membentuk rang undang-undang ini, akhirnya mereka bersetuju. Fahmi menyatakannya selepas menyampaikan bantuan kepada 2 veteran media sempena perayaan Deepavali di Batu Caves. 68 permohonan sedang diproses untuk mendapatkan perintah mahkamah bagi menyerahkan kanak-kanak yang diselamatkan dalam op global kepada keluarga mereka. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, sehingga kini 54 kanak-kanak telah diserahkan kepada ahli keluarga terdekat yang layak. Kita sudah mendaftar nama mereka yang menuntut. Mereka sudah didaftarkan nama. Lepas itu kita menjalankan siasatan dahulu sebelum kita menghantar kepada pihak mahkamah juga. Bila kita nak melindung, kita mohon mahkamah. Lepas tu nak menghantar mereka keluar pun juga memohon daripada mahkamah juga. Itu adalah peraturan undang-undang, ya. 506 daripada 560 keseluruhan kanak-kanak masih ditempatkan di pusat pelindungan. Baik, berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah dari Sungai ke Segara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.